Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Farahim binti Muhammad Zamri dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dibantu oleh Dr. Muhammad Isa bin Hamzah dan Dr. Sahlan bin Surat akan membentangkan kajian yang bertajuk Hubungan Kepimpinan Instruksional Guru Besar dan Kompetensi Guru dalam Pentaksiran Bilik Darjah. Perubahan kurikulum adalah bertujuan untuk memperkukuhkan semula kurikulum agar relevan dengan keperluan semasa dan cabaran abad ke-21. Oleh itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pemansuhan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun bagi murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3. Seterusnya menekankan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD bermula pada tahun 2019. PBD merupakan salah satu komponen akademik di bawah pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS dan perlu dilaksanakan secara berterusan dalam PDP bagi semua mata pelajaran untuk mendidik dan menyemai nilai murni kepada murid. Permasalahan kajian, prestasi pembelajaran pendidikan Islam murid adalah berada pada tahap yang rendah bagi bidang Jawi dan juga Al-Quran. Hal ini amat menyukarkan murid untuk meningkatkan tahap penguasaan dalam pendidikan Islam kerana kebanyakan bahan bantu mengajar BBM dan tulisan perantaraan untuk mengajar pendidikan Islam adalah di dalam tulisan Jawi. Oleh itu, PBB menekankan kemahiran 4M iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul yang mana dapat membantu murid untuk meningkatkan tahap penguasaan dalam bidang Jawi dan Al-Quran. Cabaran kerosakan sahsiah murid membentuk personaliti dan akhlak murid pada masa kini. Ini adalah bertepatan dengan pelaksanaan PDD yang berfokus kepada tugas guru untuk mendidik, membentuk karakter sahsiah dan murid semasa melaksanakan PDP di dalam kelas. Berdasarkan kajian literatur, terdapat hubungan signifikan di antara pelaksanaan PDD guru dengan kemenjadian murid dalam aspek akademik dan sahsiah murid oleh Julian dan Muhammad Izham serta Tan dan Husaina. Kepimpinan guru besar dilihat sebagai ejen perubahan yang utama yang dapat memberi penyumbang kepada kejayaan perubahan di dalam sekolah. Selain itu, guru besar juga merupakan ejen kawalan dan koordinasi pelaksanaan perubahan di dalam organisasi. Oleh itu, perubahan bukan sahaja memerlukan kepimpinan guru besar, malah memerlukan interaksi di antara komponen dan elemen dalam organisasi iaitu guru besar dan juga guru. Oleh itu, objektif kajian ini adalah yang pertama, untuk mengenal pasti tahap amalan kepimpinan instruksional guru besar. Yang kedua, mengenal pasti tahap kompetensi guru. Dan yang ketiga, untuk mengenal pasti hubungan kepimpinan di antara kepimpinan instruksional guru besar dengan kompetensi guru pendidikan Islam. Metodologi kajian ini adalah menggunakan reka bentuk tinjauan iaitu cross-sectional dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Instrumen soal selidik meliputi 3 bahagian iaitu demografi, kepimpinan instruksional dan kompetensi guru. Analisis data adalah secara statistik deskriptif dan juga statistik inferensi melalui korelasi person dengan menggunakan SPSS versi 21.0. Sampel kajian adalah guru pendidikan Islam di dalam negeri Selangor yang mengajar tahap 1 iaitu tahap tahun 1, 2 dan 3. Yang mana sampel kajian dikira dengan menggunakan rumus Craigie and Morgan. Jumlah populasi adalah 2,803 dan dengan menggunakan rumus Craigie and Morgan, jumlah sampel ialah 336. Walau bagaimanapun, pengkaji telah mengedarkan sebanyak 350 set soal selidik bagi menangani sebarang kekangan semasa mengumpul data.
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kepimpinan instruksional guru besar adalah pada tahap tinggi, diikuti mentakrif misi sekolah, seterusnya mengurus program pengajaran dan membentuk iklim sekolah. Bagi kompetensi pula, tahap kompetensi PBD Guru Pendidikan Islam adalah pada tahap tinggi. Min yang paling tinggi ialah dimensi pengetahuan, diikuti dengan kemahiran dan seterusnya ialah sikap. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan yang kuat di antara kepimpinan instruksional guru besar dengan kompetensi PBD guru. Dari segi dimensi mentakrif misi sekolah, guru besar dilihat dapat merangka dan menyampaikan matlamat PBD secara berkesan. Bagi mengurus program pengajaran pula, guru besar dilihat mampu melaksanakan penyeliaan, melaksanakan penilaian pengajaran, menyelaras kurikulum dan memantau perkembangan murid. Bagi dapatan kajian ini menunjukkan GB cenderung menggunakan saluran formal berbanding tidak formal untuk membuat perbincangan PBD. Dari segi dimensi membentuk iklim sekolah pula, guru besar dilihat menjaga masa instruksional, menggalakkan perkembangan profesional guru seperti menyediakan latihan dalam perkhidmatan, ketampakan tinggi di sekolah, sentiasa bergerak aktif dan menyertai aktiviti kurikulum di sekolah, juga memberi insentif kepada guru dan juga murid. Bagi kompetensi pula, dimensi pengetahuan PBD, guru perlu meningkatkan pengetahuan dari segi pertimbangan profesional. Seterusnya, dari aspek atau dimensi kemahiran, guru perlu meningkatkan kemahiran untuk membina instrumen PBD bagi fasa perancangan. Hal ini demikian kerana pelaksanaan PBD perlu dilaksanakan secara berterusan dalam PBT. Seterusnya, guru perlu meningkatkan kemahiran mengemas kini rekod semasa murid dalam fasa perekodan. Seterusnya, guru juga perlu meningkatkan kemahiran melaksanakan tindakan susulan secara serta-merta. Tindakan susulan ini amat penting untuk memastikan murid mencapai tahap penguasaan minimum yang diperlukan bagi sesuatu topik. Yang paling penting, guru perlu meningkatkan kemahiran membuat pelaporan yang perlu diserahkan kepada ibu bapa dan juga murid. Pelaporan ini merupakan satu aspek yang akan digunakan oleh pihak sekolah, guru dan juga ibu bapa untuk meningkatkan tahap pembelajaran murid secara optimum. Seterusnya, bagi dimensi sikap pula, guru perlu lebih positif dengan perubahan PBD murid tahap 1 terkini. Seterusnya, guru perlu sentiasa membuat refleksi agar dapat menilai keupayaan melaksanakan PBD yang terkini. Oleh itu, guru besar perlu mengamalkan kepimpinan instruksional berkesan untuk meningkatkan kompetensi guru untuk melaksanakan PBD. Bagi cadangan kajian selanjutnya, kajian boleh melibatkan persepsi guru besar sendiri untuk mengukur tahap kepimpinan instruksional, seterusnya melibatkan guru bagi semua mata pelajaran lain yang mengajar murid tahap 1 dan kajian juga boleh dilaksanakan untuk semua guru di seluruh Malaysia kerana kajian ini hanya berfokus kepada guru pendidikan Islam di negeri Selangor sahaja. Oleh itu, semoga kajian ini memberi manfaat kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian.